لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله العظيم. Kita baca kunut nazilah nah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa sattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalman min kilabik ya qahar ya jabar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahab ya hazimal ahzab izimhum wansurna alaihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa sattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalman min kilabik ya qahar ya jabar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahab ya hazimal ahzab izimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim, innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati lagi diridhai Allah. Syukur kita rafakkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahannya, kurniaannya, kenikmatannya kepada kita yang tak pernah putus. Kita kembali lagi pada hari baru, minggu yang baru. Dan mudah-mudahan dalam kita melayari satu kehidupan sebagai khalifah di bumi Allah, tertanggung di atas bahu kita satu amanah yang telah pun kita berjanji kepada Allah untuk mendaulatkan syariat Allah di muka bumi. Mengaku kepada Allah ketika mana kita berada dalam kandungan ibu kita, bermukim di rahim ibu kita untuk tempoh beberapa bulan. Kita telah pun berjanji pada Allah di mana perjanjian itu kita akan menuhankan Allah yang tunggal, yang esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dan alhamdulillah bersaksikan kalimah tersebut. Hari ini kita kembali bersama-sama di dalam ruangan untuk kita membantras kejahilan yang bersarang di dalam dada kita, untuk kita sama-sama duduk di dalam majlis ilmu, mencari berkat, menuntut redha daripada Tuhan, yakni Allah Rabbul Izzati. Yang mana pagi ini kita akan masuk kepada kitab yang kedua. Kitab yang kedua. Pasal yang ke-6 dan ke-7 dah habis. Kitab yang pertama menceritakan tentang 7 anggota-anggota badan yang menjadi punca bagi segala maksiat. 7 anggota telah pun kita lalui, iaitu fasal yang pertama kita telah pun menceritakan tentang mata, kemudian telinga, diikuti dengan lidah dan perut, paras, tangan dan juga kaki. Fasal 7 anggota telah berlalu, ataupun mungkin lebih tepat kita letakkan nama pasal 7 anggota itu cerita tentang spare part. Spare part kita ibaratkan diri kita ini adalah sebiji kereta ataupun sebuah kenderaan. Yang mana fasal yang telah pun kita bicarakan daripada fasal 1 hingga fasal 7, dia ibaratkan seperti spare part luaran. Membetulkan cermin dia, bubuh tinted, bubuh cat, yang mana yang kemek kita katok bagi elok, yang mana yang nak luruh kita ikat bagi kuat, bagi kejap. Bumper kita pasang, kita make up bagi cantik-cantik. Itu diibaratkan 7 fasal yang kita bicarakan. Termasuklah tayar kalau hilang bunga ganti baru, kan? Sport ring kita buat nak memperindahkan dari segi zahiriah dia. Iaitu perbincangan kita tentang 7 anggota. Dan hari ini kita akan masuk kitab yang kedua, pasal pada menceritakan qalbu. Qalbu ni diibaratkan seperti enjin. Nak bagi faham, nak baca kitab ni nak bagi faham, kita kena datangkan contoh-contoh agar akal kita boleh menerima. Ni pasal apa pula ni? Dalam duk cerita 7 anggota, yang mana 7 anggota itu boleh mengundang dosa-dosa besar dan juga boleh menagih simpati Allah Ta'ala, menagih simpati Rasulullah SAW, sekaligus membentuk diri kita menjadi seorang hamba Allah mukmin yang sejati. Dalam pembentukan zahiriah ni, kita juga nak perbaik enjin. Kalaulah luar cantik, tapi enjin rosak, tak guna. Jadi lagu kapal terbang hiasan, cantik tengok kapal terbang. Sebiji besar ada dengan sayap, dengan siap dengan alat pandu dia, dengan tangga dia, dengan cermin, melap. Tapi enjin tak ada.
Ada guna? Tak ada guna. Tak ada guna kata lagi. Macam itulah juga perbincangan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati ni. Semua kalau kita perelok biji mata, perelok mulut, perelok lidah, perelok telinga, perelok faraj, dua tangan, dua kaki, tapi tak ada hati, tak guna. Nah, tak guna. Sebab hati ibarat injin. Itulah fasal yang akan kita sentuh dan kita muzakarah atau berbincang bersama-sama pada pagi ini, iaitu kitab yang kedua pada menyatakan qalbun. Qalbun ni artinya jantung ataupun kita panggil hati. Dan qalbun ini juga disebut nama fuad. Dapat kat orang Melayu dia buat nama orang. Kan? Dah? Fuad tu maksud dia hati, nah? Hati. Kita ni ada hati sanubari, ada hati nurani. Nah, kita ada dua. Satu hati sanubari, satu lagi hati nurani. Dalam perbincangan kita ni kita nak cerita tentang hati nurani kita. InsyaAllah kita akan masuk dah. Dan pada bab yang ke-10 yang mengandung akan sifat kecelaan dan okey baik, saya tak bagi tahu muka surat. Berapa? 53. Kitab Rumi muka surat 53, kitab Jawi muka surat 20. Apa yang kitab Jawi muka surat 20, Rumi muka surat 53. Ada yang lain ke? Ada edisi lain yang muka surat lain? Tak, nah? Sama nah? Okey. Ya ke? Dan jangan engkau palingkan. Last sekali. Okey. No? Macam makan nasi tak sudah kan? No? Tak ada jilat jari tengok-tengok dah berhenti. Satu rangkap tu sikit je, no? Mungkin saya tertinggal. Siapa tak suruh saya ambil juga lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Ini cerita dia tentang dua tangan dan dua kaki. Kata Allah. Yang pening nak? Saya ni. Okey, untuk sahabat Google Meet, saya dapat tak tahu. Patah balik saat muka surat apa? 51. Penggal yang terakhir tu. Saya tak baca bulan sudah. Jadi kita ambil dulu, kita masuk cerita pasal injin. Injin yang merosak berkarat ni kita overhaul. Patah balik sikit, hundok dua langkah. Selangkah ke belakang. Jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Maksud dia yang kufur akan nikmat. Jangan engkau palingkan, makna dia jangan bawa setiap gerak dan diam kita itu kepada maksiat. Maknanya kalau tengok sesuatu yang mungkar, jangan diam saja. Jangan diam saja. Bertindaklah. Kalau tak mampu dengan tangan, kata Nabi SAW, buatlah dengan mulut. Tak mampu dengan mulut, buatlah dengan hati. Walaupun itu adalah selemah-lemah iman. Jangan diam saja. Diapikan pun. Begitu juga pergerakan kita. Pergerakan kita. Kalau maksiat ni buat pejam mata. Pasal apa? Kita mengambil satu sikap tak mahu nak kacau, terbikin orang. Ketika kita kena mengganggu, terbikin orang, apabila maksiat itu akan kena dekat diri kita. Kerana ketika mana Allah Ta'ala menurunkan bala, Allah Ta'ala tak kira hang siapa. Hang buat ke, hang tak buat ke, hang tetap kena. Contoh, seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan azab ataupun bala kepada kaum Sadum yang melakukan perbuatan liwat. Walhal saat itu Nabi Allah Lut berjuang habis-habisan dalam kelompok yang kecil untuk membantras perbuatan liwat. Tapi sebahagian besar yang menentang.
pergerakan Nabi Allah Lut. Dan Allah tahu, dengan penuh kasih sayangnya Allah Ta'ala menghantar wahyu melalui para malaikat. Kan malaikat yang menjadi tetamu Nabi Allah Lut. 4 orang malaikat yang menjadi tetamu Nabi Allah Lut. Memerintah agar Nabi Allah Lut keluar daripada bumi Sadum kerana Allah Ta'ala nak hantar bala. Sebab apa? Sebab Nabi Allah Lut tu kekasih Allah. Kita ni mana tak ada malaikat nak menghantar kat kita, nak suruh keluar. Lah ni hampir keluar lah. Dari flat ni dia pun buat maksiat tepi rumah, hampir tak kata apa. Hampir keluar dah. Bila dia nak hantar bala, semua kita akan kena. Sebab apa? Hang diam kah, hang yang berbunyi kah, akan kena. Tapi teruskan dalam kita menegakkan kebaikan, membentas segala kejahilan, amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menyuruh orang melakukan kebaikan, mencegah orang melakukan kemungkaran, pasti kita akan menerima banyak tentangan demi tentangan. Sedikit yang menyokong, lebih banyak yang menentang, banyak yang membenci, dan tak kurang banyak juga yang menyayangi. Berpaksikan kepada kalimah Allah, hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Maka teruskan, jangan hanya berdiam dan bergeraklah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kamu diam, maka kamu akan jadi kufur nikmat. Hang ada lidah, kan hang tak boleh tegur. Yalah, tak kacau lah. Tu hak mereka. Kita ada hak dah. Kan kita kata kita ada hak. Sesama Muslim kita ada hak. Untuk kita bersuara. Jangan takut untuk bersuara. Sekalipun kamu dibenci, dikecam. Kerana bersuara itu adalah sesuatu yang hak yang boleh kita katakan. Macam suara-suara kita, suara kecil. Jauh, siapa yang nak dengar? Dalam suasana perang Palestin hari ini, saya ulang sekali lagi, dalam suasana perang Palestin hari ini, bukan rakyat Palestin sahaja yang berperang, kita juga. Kita juga berperang. Kerana Palestin tu bumi kita. Bukan Malaysia saja bumi kita dah. Palestin adalah bumi milik umat Islam sejagat. Dalam mereka ditindas, dizalimi, diperangi. Kita yang duduk di bumi yang aman, sentosa, tidur lena, makan banyak, air banyak, listrik ada, internet tak putus-putus sampai berpuluh-puluh gig. Kita ada. Kita jangan kufur nikmat. Duduk diam saja, pilih janji aku aman. Negara aku tak ada apa-apa, alhamdulillah. Kami syukur dengan kenikmatan. Di sebalik mensyukuri dengan kenikmatan ini, jangan pernah berhenti berusaha memohon saudara kita, darah daging kita. Kita Islam ni satu jasad, kita bersaudara, satu tubuh. Jangan pernah berhenti untuk terus mengirimkan doa kepada mereka. Berilah keamanan. Mereka dah tersepit sangat-sangat. Mereka ni dah jadi satu, Gaza ni dah jadi satu penjara yang terbesar untuk rakyat Palestin. Tak boleh nak pergi mana. Tak boleh nak pergi mana. Nak tinggal, nak keluar daripada bumi Gaza, Mesir pun dah tutup pintu. Jiran-jiran terdekat semua tutup pintu. Mana lagi nak pergi? Hasrat Israel nak halau penduduk Gaza ni semua masuk ke Sinai. Okey, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Sinai ni adalah satu padang yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah, padang Madian, padang Tih. Saya selalu baca surah Al-Baqarah di surah Bandar Kasya. Berkenaan dengan puak-puak Bani Israel yang Nabi Allah Musa bawa menyeberangi Laut Merah. Bawa menyeberangi Laut Merah. Kerana ketika itu Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi Allah Musa untuk membelah lautan. Okey, bayangkan hari ini penduduk Gaza dalam keadaan sedemikian. Dia pun tak boleh nak pergi mana sebab di depan tu laut. Belakang ni Bani Israel duk menghentam. Tang mana dia pun nak pergi?
Mesir tak mau buka pintu. Tapi Yahudi ni nak halau mereka masuk ke Sinai. Okey. Tak mustahil sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Sesatnya Nabi Allah Musa dengan Bani Israel di padang Teh selama tempoh 40 tahun. Allah bagi makan 2 jenis benda. Kan? Manna was salwa. Manna. 2 jenis tu saja. 40 tahun. Makan. Walaupun dah main berbunyi macam-macam. Kan tak larat makan benda yang sama. Sebab Bani Israel ni lebih kurang mulut kita ke lah. Kita ni pun kalau biar boleh jadi Bani Israel. Mulut lagu tu lah. Cuba kalau bagi makan tak ada nasi lemak hari-hari. 3 hari sudah. Dia akan bunyi. Mari nasi lemak. Hari ni nasi lemak. Esok nasi lemak lagi. Cukup 3 hari. Ni 40 tahun. Tapi Allah hantar bantuan. Terus menerus dari langit. Manna. Turun bersama embun. Turun bersama embun. Lekat di pokok. Lekat di batu. Lekat di batang-batang pokok. Untuk diambil, dipetik, dikutip oleh puak-puak Bani Israel ketika itu. Okey, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk dekat kita di bumi yang penuh dengan kemakmuran bumi Malaysia ni. Allah tunjuk dekat kita, hang nak diam saja ke? Hang nak tengok saja ke melalui internet ke? Kan kita duk tengok, Allah kesiannya, Allah kesian. Adakah itu hanya sekadar itu saja tindakan kita? Apa pergerakan kita? Apa pergerakan kita? Kita tahu di samping kita hantar sedikit bantuan, yang kita percaya Allah Ta'ala yang menyampaikan bantuan tersebut. Walaupun banyak bahagian-bahagian pintu ditutup daripada sampai. Dapat khabar kemarin masuk sikit lori yang boleh masuk. Lepas tak banyak. Beribu-ribu biji lori duk tunggu beratok nak masuk, tak boleh tau. Kemarin dapat khabar dia lepas 200 biji. Tak cukup. Sambil mereka lepas tu mereka pilih dulu yang mana yang ni mereka ambil kod makan. Kod dekat mereka. Mereka yang jaga pintu tu. Jadi mereka simpan lori-lori tersebut untuk menjadi bekalan makanan untuk tentera-tentera Yahudi sebenarnya. Walaupun lepas masuk wayang, mereka bawa wayang. Tapi kita jangan takut. Kita ada Allah. Kita ada Allah yang menghantarkan bantuan itu. Allah. Kalau sekecil-kecil tentera yang dihantar, umpama pernah dihantar di dalam peperangan Abrahah, dihantar burung ababil. Besar mana burung ababil? Kecil sikit. Besar. Burung cak, kita panggil burung cak. Usfurah. Burung cak rumah. Dia besar tu lah lebih kurang. Jika dia hitam, hitam warna bulu dia, kaki mencengkam kuat. Kalau besar burung cak tu, dia bukan nak boleh bawa batu besar-besar bongkah-bongkah tu tak. Sebesar kacang kuda. Kecil kan? Terlalu kecil. Tapi andai itu adalah tentera Allah, jangan bimbang lah Allah hantar main burung kecil sangat. Bawa batu halus. Nak dibandingkan dengan peluru musuh. Jangan pertikaikan. Kerana segala jenis bantuan adalah daripada Allah. Baik, apa yang wajib kita buat? Teruskan berdoa. Kalau kita tak mampu nak bergerak dengan laju untuk berlari ke medan peperangan, ataupun menghantar apa jenis bantuan kelengkapan peperangan, tapi kita dah hantar satu senjata yang paling ampuh, yang ni doa yang tak pernah putus. Allah sedang merakam doa kita. Allah sedang menjawab doa-doa kita. Iaitu di sebalik pergerakan kita. Kalau diam kita bukan diam sahaja, tapi diam kita dalam berdoa, bertafakur seketika. Cuba masuk mana-mana ruang, mana-mana peluang kita cari, kita kutip
untuk terus membantu mereka. InsyaAllah bantuan Allah pasti datang. Sama ada secara besar-besaran seperti dihantarnya burung ababil dalam peperangan Abrahah, atau dihantarnya taufan dalam peperangan Khandaq, atau dihantarnya malaikat Jibril di dalam pertempuran kaum Sadum. Dan kalau Jibril ni dia tak payah tak banyak, dia bagi sangkah sekali tempit ya, mati sekali kena tempit ya. Tak mustahil. Ini semua kerja Allah Taala. Cuma apa yang wajib kita lakukan, kita pergerakan kita agar kita tak menjadi kufur nikmat, teruslah berdoa. Sebab innallaha qarib, sesungguhnya Allah Taala itu dekat. Kita nak pergi bank in pun jauh. Tapi Allah lagi dekat dengan kita. Sehingga kan apa yang terdetik di hati sampai tu dekat Allah. Walaupun bank in lah ni ada di hujung jari kan, tapi kena usaha juga. Namun doa walaupun hanya 1 detikkan di hati. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Taala tahu apa yang terdetik baru lintas di hati. Ya Allah, tolonglah mereka. 1 lintasan dah sampai pada Allah. Dia kata Allah tu terlalu dekat dengan kita. Dan dekatnya Allah itu dengan kita tidak ada jarak pemisah. Dan Allah itu lebih dekat dengan orang yang dizalimi. Tengok nah, insya-Allah. Dia kata gerak kita, diam kita bukan kerana takut, tetapi gerak kita dan diam kita kerana Allah. Jangan pedulikan apa yang orang nak anggap pada kita. Walaupun sekarang ni ada bahagian-bahagian yang tak mengizinkan untuk kita melaungkan Allahu Akbar, kan? Ada bahagian-bahagian tempat yang tak mengizinkan untuk dialunkan qunut nazil. Bila tak dibenarkan munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kalimah Allahu Akbar tidak ada dalam solat, sah tak solat kita? Sebab apa tak sah? Sebab apa tak sah? Gugur 1 rukun. Rukun yang pertama takbiratul ihram. Tak ada kalimah tu, tak sahlah solat. Bila tak sahnya solat, semua ikon yang kena tutup. Tak ada tambahan yang nak letak. Tak ada sembahyang. Dia kata, untuk mensyukuri nikmat Allah, bergeraklah kamu dan diamlah kamu semata-mata kerana Allah. Bukan diam saja. Maka sebab itu dia kata, bagi tanggalkan nikmat itu dan sebab bagi siksa yang bersangatan pada hari mensaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu, segala tangan mereka itu. Dia kata, kita ni akan bawa seluruh anggota kita yang 7 itu untuk disaksikan lidah mereka, tangan mereka, kaki mereka, dan dengan barang yang mereka itu kerjakan akan dia di dalam dunia daripada segala kejahatan. Semua itu akan menjadi saksi di hari kebangkitan nanti. Dan ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan, tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan rajanya. Seluruh ke-7 anggota ni, kata musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tak guna 7 anggota ni, tak sempurna lagi segala kebajikan dan kebaikan anak buat pakai dia, dan juga segala kejahatan, melainkan hang kena cuci raja dia dulu, tarbiyah raja dia dulu. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap negara yang baginda nak takluk, baginda nak pi tarbiyah, nak Islamkan, ditangkap raja dulu, hantar surat dulu dekat raja. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani, segala puji tertentu bagi Allah, salawat dan salam ke atas Muhammad. Saksikanlah aku ini adalah Rasulullah, Islamlah kamu. Terus hebat kat raja, suruh Islam. Maka bila raja Islam, rakyat akan Islam. Itulah perumpamaan yang diletak di sini. Dia kata,
Kena cuci raja dia dulu. Siapa dia raja di sini? Raja daripada segala perangai yang dicela. Seperti riak dan takabur dan dengki dan kikir dan lainnya. Yang dikehendaki dengan raja itu ialah hati. Qalbun. Yang bakal kita baca. Yang bakal kita baca ini akan bersihlah ketujuh-tujuh anggota ini dengan raja yang baik. Baik, kita dalam proses memperbaiki qalbun, memperbaiki hati kita. Kalau baik hati kita, maka baiklah seluruh anggota kita. Hadis yang paling masyhur, yang paling masyhur. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada seketul mudghah. Kalau elok mudghah tu, maka eloklah jasadi kullu. Wa in fasada jasadi kullu. Kalau rosak dia, rosaklah seluruh jasad. Yang tujuh-tujuh tu rosak. Kalau elok, tujuh-tujuh anggota ni akan elok. Tapi kalau rosak dia, tujuh-tujuh anggota ini akan rosak. Ala wa hiya qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kamu, dia tu hati. Baik. Kita tengok takrif hati. Dan ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya dua makna. Qalbun, kita sebut qalbun hati. Dalam Al-Quran disebut beberapa ratus kali. Kata pasal hati ni. Tapi atas nama Fuad. Atas nama Fuad. Fuad adalah hati nurani yang tak nampak. Yang kalau kata doktor belah, dada kita pun tak nampak nurani itu. Tak nampak dia. Yang nampak qalbun jasmani. Okey. Kita sama-sama baca. Yang mana dia kata qalbun tu ada dua makna. Makna yang pertama qalbun jasmani. Apa dia qalbun jasmani ni? Iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang. Dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang. Dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Perbincangan yang pertama kita iaitu berkenaan dengan qalbun jasmani. Jasmani ini satu jasad yang boleh dilihat yang bersifat berketul. Berketul. Kita ni jirim, berketul. Kalau di bedahnya dada, maka akan dapat lihat dianya seperti bentuk jantung, jantung pisang. Pernah tengok kan? Jantung pisang. Alhamdulillah kita kenal lagi jantung pisang. Tak tahu generasi akan datang. Sebab pokok pisang pun nak cari susah dah. Kecuali kita masuk kampung-kampung masih ada lagi jantung pisang. Kalau main sikit tahun lagi, mungkin budak-budak tak kenal dah. Jantung pisang tu macam mana. Kan? Nak cari susah. Sekarang ni jantung pisang pun orang curi. Kawan tu nak menghasilkan buah. Sebiji jantung pisang tu RM5 tu. Mahal. Sebiji dia RM5. Sesa nak dapat makan. Dululah kalau kata orang beli jantung pisang ni, bagi saya lah waktu 30 tahun yang lalu. Dayu sungguh orang yang beli jantung pisang ni. Tapi hari ni jangan kata jantung pisang. Daun pisang pun kena beli. Semua kena beli. Daun kari. Dia guna daun kari sehari dua. Saya kalau buat kari memang pakai tu kepot terus tu sayang dia kami tak guna lah begitu. Susah dapat. Kesian Okey, sekali tu pisang satu daun kari pula. Okey. Kata musannif ni pengarang kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Katanya dia duduk di sebelah kiri. Bukan kanan. Duduk sebelah kiri. Allah Maha Pengasih. Allah simpan di dalam. Allah tak letak di luar. Allah jaga. Allah balut dia pula dengan tulang rangka kita. Dijaga di tepi tulang rusuk kita.
dibalut lagi dengan daging, diletakkan urat saraf, dibalut lagi dengan kulit. Masya Allah. Sebagai pelindung, duduk pada bahagian yang paling dalam. Kenapa? Ada sesetengah manusia yang dilahirkan ada jantung di luar. Pernah kita tengok kan? Dalam media-media cerita, dalam media-media masa. Yang budak tu dia punya jantung di luar. Nampak pun takut. Kan dia duduk ya Allahu Akbar, takutnya, jenuh. Jenuh nak jaga kalau benda ni duduk di luar. Kita tak pandai jaga. Nak bubuh ambil plastik kan bawa habis kata. Jenuh jaga. Tapi Allah Maha Pengasih, dia letak di dalam. Dia letak di sebelah kiri, tidak di sebelah kanan. Apa hikmah Allah Ta'ala letak di sebelah kiri? Kerana pergerakan kiri itu lebih perlahan berbanding dengan pergerakan di sebelah kanan. Bila perlahan anggota, kan kita selalu anggota kiri kita slow sikit berbanding dengan anggota kanan. Sebab dia membawa satu benda, enjin yang paling berharga. Ini jantung. Macam kita bawa satu-satu benda yang berharga, kita bubuh dalam satu bekas air yang penuh. Bawa macam mana? Bawa elok-elok. Sampailah baginda Nabi SAW pun ajak kita tidur di atas lambung kanan. Jangan tidur di atas lambung kiri. Rasulullah pesan, kecuali kita tak sedar kita dah terkali. Kenapa? Masya Allah, pengasihnya Allah mengilhamkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW, tidurlah di atas lambung kanan sebab di bahagian lambung kiri ada jantung. Kalau kita tidur mengiring di sebelah kiri, kita akan lemah bangun. Lemah dari segi akal kita lemah, dari segi tubuh badan kita lemah. Tak larat lesu, terkapit jantung tu. Hikmah kenapa tidur di sebelah kanan. Sebab bagi kerehatan kepada jantung, dia tak berhenti satu saat pun. Kan dia berhenti rehat, kita lena dia rehat. Tak. Kalau dia berhenti rehat waktu kita lena pakai tak main dah. Dia tak berhenti satu saat pun, terus berdetik. Tak payah cas bateri. Masya Allah, pemurahnya Allah. Allah Maha Pemurah. Setiap saat dan jantung kita berdenyut. Setiap itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, syukurilah nikmatku. Syukurilah. Itu kata hati ni teruskan hidup hati kita dengan mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hiduplah kalah dia dengan setiap kali denyutan. Allah bagi berdenyut lagi. Berhenti denyutan jantung kita ketika mana kita bersin. Time tu dia berhenti sat. Dia break sat. Kita ucap Alhamdulillah waktu bersin. Sebab apa? Dia gerak balik. Kalau lepas bersin nak terus. Habis. Dia tak gerak. Berhenti jantung daripada berdenyut ketika mana kita bersin. Itu sunat kita jawab Alhamdulillah. Sehingga kan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau kita tengah sembahyang, kita bersin dalam sembahyang, sunat jawab Alhamdulillah tapi di hati. Sebab mungkin pada lafaz kita sedang melakukan rukun qauli, mungkin tengah baca Alhamdulillahirabbil alamin sampai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bersin. Jadi sunat kita jawab Alhamdulillah di hati, jangan jawab di lafaz, kerana dibimbangi bercampur aduk dengan surah Fatihah rukun qauli itu tadi. Dan kemudian patah balik ambil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan sambung hingga selesai. Dia kata kepentingannya, kenapa pentingnya mengucap Alhamdulillah ketika bersin, iaitu jantung kita berdenyut kembali. Dan lagi satu, bersin itu melepaskan daripada segala penyakit dalam badan. Kadang-kadang orang suka bersin pagi-pagi kan. Dalam sembahyang, kena bersin dalam sembahyang tu, tak berhenti pula tu.
Pasal apa? Dalam sembahyang dia duk kena kontrol. Kadang ni nak bersin ni. Nak bersin, tak bersin, nak bersin, tak bersin. Kita dah siap dah kemut muka, berhenti lah. Baca, tak main. Ada jadi, no? Aku ingat nak bersin, rupanya tak. Elok-elok suju hilang. Sebab hidung kena sejadah. Kan? Kadang-kadang dia bagi bersin. Ada package. Satu lagi main. Kencing. Itu lagi main cerita. No? Okey. Kita kembali kepada cerita tentang qalbul malik. Kata musannif kita. Dalam jantung tu pula dia kata ada satu lubang. Satu lubang dan di dalam lubang itu ada darah hitam. Baik, kita tengok balik sejarah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi dibaringkan di sisi Baitullahil Haram pada malam 27 Rejab. Dibelahnya dadah baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu dikeluarkan jantung ni lah, dibelah di dalam jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan darah hitam, tempat duduk syaitan. Ada ruangan ni Allah Ta'ala bagi keistimewaan atas permohonan syaitan ketika mana dia dilempar, dihalau keluar daripada syurga saat dia takabur, tidak mahu bersujud kepada Allah. Iblis saat dia takabur, tidak mahu bersujud kepada Allah, kepada Nabi Adam alaihissalam, dengan katanya, aku lagi baik, ana khairun minhu, aku lagi baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah. Aku jauh lagi baik daripada dia. Walaupun di kalangan para malaikat, Iblis pernah menyebut dengan sombongnya, dialah hamba Allah yang paling alim. Maksud alim ni banyak ilmu. Dan paling abid, yang paling kuat beribadat. Tapi musnah alim dia, abid dia kerana takabur. Kita di dunia macam tu, hang tak alim macam manalah, hang tak abid macam manalah, kalau hang takabur, habis. Habis dalam masa sekelip mata saja. Ini yang berlaku. Dan ketika mana dia dihalau keluar daripada tempat yang penuh dengan nikmat itu, maka dia minta kepada Allah satu permohonan. Apa dia? Aku akan ganggu anak, cucu, cicit Adam ni sampai kiamat. Dia minta izin pada Allah. Dan Allah bagi keizinan. Tempat yang dia akan duduki adalah pada qalbul manusia, iaitu satu tempat yang adanya darah hitam tersebut. Kalau kita tengok sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana melakukan Isra Mi'raj, sebelum naik ke Mi'raj, dicuci terlebih dahulu jantung baginda. Hari ini kita boleh nak pergi kat doktor, saya nak cuci jantung. Doktor tolong buang darah hitam ada dalam tu. Saya bawa ayat Zam-Zam ni baru bawa balik main daripada Mekah. Cuci dengan ayat Zam-Zam. Adakah akan berlaku sedemikian? Tak ada. No? Tak ada. Kata ini adalah tindakan simbolik yang Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita. Pada bahagian tu adanya Iblis. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah Ta'ala sebut dah. Allah Ta'ala cerita dah. Dia duduk sudur di dalam dada-dada manusia. Tang mana dada dia duduk? Dia duduk dalam jantung kita. Ketika mana terlintas satu-satu perkataan yang buruk, terlintas niat yang buruk, maka itulah yuwaswis, yang mewaswaskan, yang membisik-bisik kejahatan. Itulah kerja dia. Rupanya dia duduk dalam lubang tu. Dalam lubang. Tapi sayangnya, kita tak disuruh cuci dengan ayat Zam-Zam. Kita disuruh cuci dengan ilmu, dengan amal.
Allah Ta'ala bagi kepada kita, bersihkanlah hati kamu dengan ilmu, dengan amal. Apapun ada ilmu, baru boleh beramal. Tak boleh beramal tanpa ilmu, tanpa ilmu. Dulu beramal dia, ilmu tak ada, tak boleh sesat. Itu dia kata, dalam tu ada. Memang betul. Nah, kalau tengok jantung ayam tu kan, kita nanti belah kan. Belah jantung ayam. Lepas tu dalam tu nanti ada satu darah kan. Kalau boleh suci jantung ayam tu tak apa nak. Okay, itu maksud yang pertama. Itu qalbun jasmani. Yang kedua, qalbun rohani. Qalbun yang dibangsakan rohani, yang bukan bentuk dia macam jantung pisang. Iaitu apa dia? Sesuatu yang halus, yang mengetahui dan mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Dan ia hakikat manusia. Qalbun rohani ini sesuatu yang halus, yang tak nampak, yang tak boleh bawa keluar main cuci, bersih-bersih. Tapi dia kata yang mengetahui dan mengenal. Daripada hati tu, hati qalbun yang halus tu, dia boleh tahu, dia boleh kenal. Hakikat manusia tu adalah daripada qalbun rohani. Baik. Apa maksud dia? Mengetahui dan mengenal. Kita kenal, kita tahu seorang-seorang tu adalah daripada pengenalan hati sebenarnya. Kita kata dekat seseorang tu nak bagi dia terasa hati. Kita bagi sesuatu kat orang tu nak bagi dia suka hati. Kita melepaskan kemarahan kepada seorang tu, kita nak bagi kita rasa puas hati. Kita kata dekat dia nak bagi dia kecil hati. Semua itu kita letakkan pada hati. Kalau baik manusia itu dia dikatakan baik, baik hati. Kalau seronok, suka hati. Kalau sedih, kecil hati. Kalau baik, besar hati. Dia orang besar hati. Kan? Semuanya kita letakkan pada hati. Itulah hati yang bersifat rohani. Kecil yang bela ke mana hati? Kecil hati sungguh lah dekat dia. Dia kata dekat aku rasa kecil hati. Ambil jauh hatinya. Lama tak habis lagi kecil. Bukan saja kecil, tapi jauh. Dah makin jauh. Itulah hati nurani. Hati yang paling halus. Yang tak nampak. Kalau nampak tak selalu duduk kecil. Mari kita channel lain bagi besar. Besar hati dia. Kita kalau pergi jalan rumah dia besar hati. Tanda dia orang baik. Meraihkan tetamu. Tapi kalau sengak tu merajuk lah tu. Dia hati lah tu kat tu. Lagi-lagi seronok awak yang suka hati ingat lah. Itu yang dikatakan hati satu qalbun yang terlalu halus. Yang kita boleh kenal. Hakikat manusia adalah melalui hati. Melalui hati. Yang mana kalau kita sebut Ishang tergamuk tu sampai hati boleh buat itu. Ketika mana dia nak bertindak satu-satu kejahatan. Sampai hati boleh buat itu. Aku tak sampai hati. Hang ni tak ada hati ke? Kan? Apa semua bersangkut dengan Itu hati apa? Itulah yang disebut di sini hati nurani. Hati rohani. Duduk di dalam bukan hati milik orang nama rohani dah. Hati yang terlalu halus. Sebut halus ni bukan halus kecil dah. Tapi yang tak nampak, tapi dialah Injil nombor 1. Perbicaraan kita dalam kitab Asy-Syifa'ul Linnas ni penawar bagi segala Asy-Syifa'ul lil Qulub. Penawar bagi hati ini adalah tentang nak cerita hati ni lah. Hati yang bersifat rohani. Yang kita duk perbaiki hari-hari. Itulah perbaikan kita. Kalau kata orang tu bersifat dengki, kita panggil apa? Busuk hati. Dia ni busuk hati. Itu hati wangi. Bagusnya. Itu semua yang bersifat dengan disebut hati rohani. Faham kan? Hati ataupun qalbun rohani kita faham. Tadi kita cerita pasal jantung pisang. Ni kita cerita yang pasal
Yang hak halus ni dia kata, nah. Dan ia juga yang dihadapkan kepadanya perkataan dan ia juga yang disuruh dan yang dilarang. Kalau hang nak kata pun, kata dekat dia. Aku dekat dia tu aku tak meluat. Tapi kat perangai tu, hak perangai pula. Nah, kita kat dia tu kita sayang. Tapi nak buat, saja aku nak kata dekat dia. Bagi dia ubah perangai dia. Tu hatilah tu. Kalau hati dia elok, eloklah. Akhlak kita akan terbit daripada hati. Akan terbit daripada situ. Tu saya kata dia injin. Tanya dah belah-belah dah. Injin nombor 1. Dah belah-belah. Dia nak buat yang baik ke, dia nak tegah. Kita ni betul-betul, aku ni memang hajat daripada rumah ni. Aku nak pergi jumpa dia, aku nak kata sungguh-sungguh kat dia. Amboi dia duk kata sangat dekat aku. Nah, aku nak kata betul-betul biar sampai puas hati. No, kita pun siaplah senjata dan perkataan demi perkataan. Punya nak kata. Sampai tengok-tengok muka dia kesian. Tak sampai hati. Aku tengok-tengok dia kesian, tak sampai hati pula nak kata. Tak apalah. Biarlah aku seorang jauh hati. Janji dia senang hati. Hati aku tak sampai. Tu nak cerita pasal hati. Dia yang kata dia bersangkut paut. Walaupun anggota ni dah digerakkan dah. Dah gerak dah segala bala tentera. Mulut nak kata apa, telinga nak dengar, tangan kaki nak pukul. Kan? Sampai. Dalam hati tak sampai. Injin dah panjang elok dah. Sampai injin jadi sejuk. Tak sampai hati. Masya Allah. Kan? Tu kata, kita dalam mendidik ni, didiklah hati. Peganglah hati kita. Didiklah hati kita. Jamu dia bagi makan. Awal-awal sekali. Jamu dia dengan zikrullah. Kan makanan hati adalah zikrullah. Bagilah dia makan banyak-banyak. Selit dengan selawat. Kemudian istighfar. Istighfar kemudian selawat. Selawat kemudian istighfar. Kemudian berzikirlah nama-nama Allah. Bagi dia baik. Pujuk ni. Aku ni duk pujuk hati kan ni. Mana tak mau istananya nak kata. Duk pujuk tak mau nak kata. Sekali kalau kata susah. Lagi dia jauh hati pula. Duk jaga dulu tu. Bukan kita jaga fizikal manusia tu sebenarnya. Kita jaga hati dia kan. Itu yang kita kata hakikat manusia. Dia kata baginya sangkut paut dengan qalbun jasmani. Dia ada sangkut paut tak? Ada tak? Ada. Dia ada sangkut paut dengan qalbun. Kita dengar cerita musuh kita ni dah lama dah. Musuh tradisi lama dah. Dia itu duduk dalam ICU. Pasal apa? Dia kena operate jantung. Dandang kesian. Dandang rasa kesian. Kesian tak ada. Tak mahu pergi tengok. Aku dah lama dah istiar perang dengan dia. Kalau Palestin 75 tahun, aku 80. Lama lah ni. Tapi bila dengar kata dia sakit rasa kesian pula. Dia kata benda tu dia akan terbit daripada hati. Hati yang duduk pada segi fizikal dan duduk pada segi rohani itu adalah dalam pimpinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkut. Dan sesungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya. Yang ni hati nurani dengan hati jasmani. Dua-dua benda ni kita tahu duduk dekat-dekat. Mana boleh ada bekas tak ada isi. Kerana persangkutan keduanya iaitu hati jasmani dengan hati rohani itu menyerupai ia akan persangkutan arat dan jisim. Apa dia arat? Apa dia jisim? Saya bagi contoh. Nak bagi faham. Ini bahasa usuluddin. Ada. Arat ni adalah satu jenis benda yang berketul. Arat. Bolehlah aku sat lagi balik baca di rumah tak faham. Arat ini iaitu satu jenis benda yang berketul, bersusun seperti darah, urat. Itu dia satu benda yang berketul
dan bersusun. Araq, nah, darah, urat yang duduk dalam badan kita, angin, ayak, api, ini satu kemarahan, nah, ataupun tanah, okey, itu dipanggil araq. Dan kemudian jisim daripada jisim ini sesuatu yang halus, nah, yang halus, yang ada dekat kita, Dia balik. halus Dia je. balik. Yang kita rasa dia macam tak berguna, tapi dia amat berguna. Umpamanya contoh bulu mata, itu contoh nah, bulu mata, bulu hidung, ayak liur, benda ni halus. Kita rasa dia macam tak ada guna, tetapi amat berguna. Nak tahu berguna tak berguna bulu mata, balik pergi cabut bulu mata. Bulu mata bukan bulu kening. Bulu mata. Apa jadi? Tahu apa jadi? Tak lena. Tak boleh lena. Sikit sangat kot bulu mata. Kan orang duk tanya, orang duk pakai bulu mata yang untuk, dia pun tak seronok tu tanya, no? Tak selesa. Hampir buah plastik kat tu, dah selesa tak mana Allah Ta'ala buat dah elok. Tak kira dah dia melentik kah, dia tak lentik kah, dia cedong kah, dia kali apa pun punya pasal kat dia lah. Allah dah buat dia macam tu. Cuma kita tak pandai bersyukur, kita pilih orang buat extend kan lah ni, ibu yang tu pun tak boleh, yang pasang pun tak boleh. Pasir. Memang tak Pasir. boleh. Apa hukumnya? Haram. Nah, tak boleh. Memang tak boleh. Nak bubuh juga. Boleh. Tapi dosa hang tanggung. Tak dah. Nah, aku saja seronok nak pakai. Seronok pun tak boleh. Benda tak seronok pun. Okey. Ianya dipanggil itu satu jisim yang halus, yang kita rasa macam tak ada peranan tapi berperanan. Lagi satu apa? Ayak liuk. Rimah dengan ayak liuk berlambak-lambak. Masya Allah. Nah, saya pernah jumpa pesakit yang tak ada ayak liuk, kena pergi buat ayak liuk. Kena buat ayak liuk kat dia. Nah, tanya sakit apa tu, diam tak kata. Rupanya dia tak menghasilkan ayak liuk. Subhanallah, bersyukur kita ada ayak liuk. Boleh bercakap, kalau tidak melekat. Tak boleh. Nak buka mulut, nak makan pun tak boleh masuk. Tak ada minyak belincir nak hantar macam mana? Nasi tu kan kalau letak di tangan apa jadi? Lekat kan? Sebab tangan kita tak ada ayak liur. Tapi yang bubuh atas lidah, lincin masuk ke dalam, Masya Allah. Tidak? Macam tu kalau kata mulut kita tak ada ayak liur, melekat semua benda. Nak masuk, nak hantar masuk macam mana? Tak boleh masuk. Tu satu benda yang jisim, yang halus, yang hampa rasa macam tak berguna. Dia kan menghasil satu bau yang busuk. Hang tu cerita lah, hang segak lagu mana pun, kalau ayak liuk hang tetap busuk. Tidak? Jadi tu aku rimah ayak liuk berlambak sangat. Nak buat macam mana? Kan? Waktu kita tidur, kan? Yang Rasulullah suruh kita tidur, dihimpit lambung kanan. Dan ditekan, dia akan mengalirkan ayak liuk kita yang daripada perut tu dia bawa keluar toksik sebenarnya. Kita lah duk beli geleman kan, tapi dia najis nah, yang keluar daripada perut tu najis nah. Kita panggil apa? Ayak liuk. Ayak liuk, masih kalau sebut ayak liuk mula nak lagu ni. Okey, kita kembali kepada maksud jisim itu tadi. Okey, dalam pengertian yang kita mudah faham, araq itu diibaratkan seperti bekas. Dan jisim itu benda yang ada di dalam bekas. Tak boleh berbeza. Kalau ada saja araq, tak ada jisim, tak boleh. Ibarat macam ada paku, tak ada penukul. Nak buat macam mana? Paku itu diumpamakan, seperti mana jisim dan penukul itu ialah araq. Kalau hang tak katok, paku tu nak masuk tak? Paku takkan masuk. Itu hubungan di antara qalbu jasmani dengan qalbu rohani. Kalau hang tak katok, tak masuk dia. Itu araq dan jisim. Kedua-duanya amat memerlukan.
Begitu rapat kedua-duanya. Atau persangkutan yang memakai perkakas daripada perkakas lah. Perumpamaan macam paku dengan penukul. Kita ada pisau. Orang kata, pisau ni tajam. Apa bukti pisau tu tajam? Nak potong dululah. Baru tahu kata tajam. Ni duk ambil dia tajam. Mana? Amai nak tengok tajam macam mana? Antara jari-jari yang putih ke tak? Kalau putih tajam lah. Yang si baral pun tak. Luka semua tu. Tajam. Kan? Tak akan gunakan, kena buat ujian. Baru tahu. Macam tu juga dengan qalbun rohani kita ni. Dia Allah Ta'ala uji. Hang kuat ke tak kuat? Baru Allah Ta'ala bagi ujian. Bila diberi ujian, alhamdulillah. Tak dapat harumi. Ujian ni. Kuat. Hati dia kuat. Allah Maha tahu. Sebab tu Allah bagi. Dan apa disebutkan akan jantung di dalam kitab itu, kitab penawar bagi hati ni, Allah Ta'ala dibawa kita untuk sama-sama berbincangan tentang jantung ni, jantung tak? Jantung apa dia kata? Maka dikehendakinya makna yang kedua. Dia nak berbincang dengan kita pada makna yang kedua. Apa dia? Fokus kita pada makna yang kedua, qalbun rohani. Perbincangan kita di dalam bab ini yang dia nak cerita dekat kita adalah tentang qalbun rohani. Dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulir ruh min amri rabbi." Katakan olehmu wahai Muhammad, ar-ruhu, bermula ruh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Maknanya Nabi SAW pernah ditanya oleh puak-puak Khawarij, pernah ditanya oleh puak-puak Jahiliyah, puak-puak musyrikin, puak-puak Yahudi, makna roh. Satu ketika dulu Nabi pernah ditanya tentang cerita roh. Disebut di dalam surah Al-Isra ayat 85. Ditanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, cerita sat dekat kami pasal roh. Dan Rasulullah sebut, qul, Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala jawab bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam, habaq kat depa, ar-ruh min amri rabbi. Roh itu adalah urusan dari Tuhanku. Maknanya Nabi tak tahu banyak cerita tentang roh. Tak cerita sebab Nabi hanya dibekalkan roh ini adalah makhluk yang tidak menerima binasa. Roh ni makhluk yang tidak menerima binasa. Bakak macam mana dalam neraka pun dia tak mati. Dia tak binasa. Tapi sakit. Dia menangis kesakitan. Dia menjerit. Dia merayu. Dia merasa. Tapi dia tak menerima binasa. Namun dia bersifat makhluk. Lain-lain lebih tak boleh cerita kerana Nabi tidak diberi ilmu lebih tentang roh. Jadi ini jawapan Allah Ta'ala bagi. Roh adalah urusan Tuhanku. Maknanya aku tak boleh nak cerita lebih-lebih. Ataupun dalam bahasa yang paling mudah kita faham, wallahu a'lam. Tak tahu nak cerita macam mana roh ni. Sebab di dalam surah Al-Kahfi kan dia bertanya kepada Rasulullah, kalau lu cerita dekat kami pasal roh, kami semua akan masuk Islam. Dan Nabi jawab macam tu lah. Roh adalah urusan daripada Tuhanku. Maka Tuhanku lah yang maha tahu berkenaan dengan roh. Yang selebih daripada tu, kembalilah pada Allah. Jadi kita yang akal, yang tak terang mana ni, kita terima. Lebih-lebih nak cerita, tak reti. Apa yang boleh kita fahami, roh itu adalah makhluk yang ada dalam diri setiap manusia. Setiap benda yang bernyawa, termasuk binatang. Binatang ada hati tak? Binatang ada hati tak? Hati binatang Allah Ta'ala bagi untuk dua saja keinginan roh dia. Apa dia? Dia nak makan dan nak mengawan. Dan hati kepada manusia Allah Ta'ala bagi, dia nak makan, dia mau semua. Tidak? Hingga apa dia tengok semua dia mau. Tak percaya? Bawa dia pergi tempat beli belah. Ubu-ubu.
Nah, orang hantar. Hei, baru ni dah beli dah. Baru ni beli. Dah pakai dah. Nak bagi hak lain pula. Yang tak pakai lagi. Beli pula. Tak cukup lagi. Beli lagi. Tak cukup lagi. Beli lagi. Tak cukup lagi. Macam tu lah juga dari segi makan. Semalam pergi pasar malam. Bawa balik main. Bahasa kampung merembiang-rembiang. Kan? Bahasa Pulau Pinang ni sempoi sikit no? Dibawa beg plastik merembiang-rembiang. Bawa balik main. 10 anak jari penuh. Letak duduk. Makan sekadar kenyang saja. Lepas tu, yang tu tak amat dah. Kan lah ni pesen orang jual kuih, dia 5 biji sekali. Serupa. Dia nak makan 2. Makan 2, 3 lagi. Siapa seorang beli minyak? Dia kata, dah orang bungkus gitu, kena beli tu. 3 lagi, kena buang. Bukan buang pun, tak tu. Sayang, pun nak pikir. Susun dalam peti macam nak reban makhluk tu. Tak apa, esok pagi kita panggil pemohong. Esok pagi dia tak, esok dia bawa pula dah. Lemak balik man. Itu dikatakan qalbun manusia yang Allah Ta'ala bagi kepada dia satu ujian nafsu dia punya besar lah. Mujuk lah datang tak ada rezeki kita no. Kalau tidak jenuh. Jam jalan. Nah, hak lah ni pun jam. Yang ini Alhamdulillah 15 minit dari matang lah sampai sini lah. Aju jalan. Penuh. Tunggu esok lusa. Penuh balik kan. Air je. Sebab binatang ada hati. Ada hati. Tapi untuk dua benda je. Dia nak makan dan dia nak mengawan. Tak ada apa dah. Oh manusia tu saya cerita lah. Makan pun dia mau, mengawan pun dia mau. Ada saya pun dia mau. Allah kita akan sambung perbincangan kita tentang hati. Saya dah ambil masa puan-puan. 10 minit dah berlalu jadi saya minta Allah lah di atas penggunaan bahasa sebab hari ini saya rasa saya pun tak berapa nak racing, saya tak ada kelah. Lepas ni Alhamdulillah dengan izin Allah, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada bulan, kita ada kuliah minggu keempat. Kita akan ada kuliah minggu keempat di sini, 2 minggu dari sekarang. InsyaAllah Ta'ala dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalan ke nak tanya? InsyaAllah kalau mampu saya jawab. Kalau tak mampu saya tangguhkan. Ya, silakan Puan Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah. Satu-satu. Okey. Ya. Salam. Ya, betul. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala qalbi. Allahumma sholli ala qalbi sayyid. Baik. 10 kali. Ya, baik, terima kasih. Dia diciptakan dari semua makhluk yang ada di situ. Allah akan suruh sujud kecuali iblis. Soalan masyarakat adalah apa bentuk sujud itu yang menyebabkan iblis dia bersabut sujud. Okey. Baik teman-teman. Terima kasih dan terima kasih di atas perkongsian. Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita beramal dengan perkongsian ilmu, insya-Allah mudah-mudahan yang tak sakit terus sihat. Yang dah sakit pun terus makan ubat. Di antara ikhtiar kita. Okey. Soalan Puan Hajar berkenaan dengan macam mana cara sujud para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Di dalam kitab tafsir Jalalain karangan Imam
Syekh Jalaluddin yang mana siapnya satu lembaga Adam alaihi salam dibentuk rupa parah seperti kita manusia, sepasang mata, satu hidung, satu mulut dan 7 anggota yang lain, dengan sempurna ditiupkan roh, diletakkan dia, maka diperhatikan oleh para malaikat. Ni makhluk apa berlain daripada mereka. Dihimpunkan seluruh malaikat yang berada di aras, diperintahkan untuk sujud. Fasajadu illa iblis, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ini yang menjadi perbincangan para ulama mufassirin. Sujud yang macam mana? Adakah sujud yang kita hantar seperti sujud dalam solat? 7 anggota yang kita hantar. Dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Adakah sujud seperti itu? Tidak. Sujud mereka ialah sekadar rokok, tak sampai kepada rokok. Tunduk macam tu saja. Dia bukan suruh sujud terus menyembam ke bumi, tidak. Allah Ta'ala suruh tunduk sahaja. Kalau rokok pun kita ke bawah lagi. Tapi sujud kepada Adam tu dia tak suruh lebih daripada tu. Sebab tu satu ketika mana kita diuji dengan COVID-19 kan, kita tak boleh bersalam, kita boleh tunduk. Boleh tunduk takat kepala bagi hormat. Okey, jangan melebihi daripada rokok jadi haram, kerana para malaikat pun Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam, jangan sampai melebihi had rokok. Dia boleh membawa kepada haram. Bermakna sujud para malaikat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam bukan sujud macam kita sujud dalam solat menyembah Allah, tetapi hanya sujud sekadar tak sampai ke paras rokok. Kerana sujud makhluk kepada makhluk, tidak seperti sujud makhluk kepada Khaliq. Boleh puan? InsyaAllah nak. Okay, baik. Seterusnya. Dengan hati. Okey, baik. Terima kasih. Kenapa lisan tak teli dengan hati? Kita selalu sebut dah. Dia tu kasar, tapi hati dia bagus. Nampak ada lu tu, tapi hati dia bagus. Sebenarnya kasar dia itu tegas. Tegas atas kebenaran, mencerminkan hati dia tu benar. Dia nak menegakkan kebenaran, maka dia suarakan kebenaran. Cara dia bercakap kasar. Kita bagi contoh, seorang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar Al-Khattab, terkenal dengan ketegasan dia, tapi hati dia macam ayat. Macam ayat. Ketika mana masuk yang kelembutan, benda yang lembut kan, waktu dia baca Al-Quran, hati dia cayak, walhal fizikal macam singa. Punya garang tegas. Tegas dia atas kebaikan. Nah, abang lagi, sebenarnya hati dia tu nak kepada kebaikan. Inginkan kepada kebaikan. Cara dia menzahirkan kebaikan itu dengan agak tegas, dengan agak kasar, kerana menghadap dengan manusia yang degil dan ingkar. Dia kena bersuara tegas. Kalau tidak, orang takkan takut. Sebenarnya dia baik. Dia baik sangat. Kalau kena gaya, ketegasannya tu boleh dilembutkan. Sebab dia memang lembut. Seperti mana lembutnya hati dia yang menginginkan kepada kebaikan, tetapi tindakan dia kenapa tak sama dengan hati yang lembut tu? Dia kena memperbetulkan dengan cara tegas. Sebab sikap manusia yang dia menghadap tu. Macam kalau kata kita menghadap dengan orang yang jahat, bukan boleh cakap cik sayang dengan dia. Tak usahlah mencuri, awak ambil pergi sambung. Okey, apapun saya nak kembali juga kepada contoh zaman Rasulullah dulu. Waktu Nabi SAW menghadap dengan Abu Jahal, nak cerita pasal Nabi turun daripada Isra Mi'raj. Kan Nabi kan lembut, Nabi lembut sangat. Okey, Abu Jahal kata, "Amak dak Muhammad, aku panggil semua orang mai dengar cerita." Panggillah, kata Rasulullah. Senang, Rasulullah tak payah nak panggil orang. Dia dah tolong panggil.
Bila panggil mai, ngadak semua. Yang tak mai hari tu, Saidina Ali tak mai. Tapi khabar dah sampai kepada Saidina Ali. Jadi, tak apalah Muhammad lalu sini. Hang berdiri sebelah kaki tengok. Nabi pun berdiri sebelah kaki. Nabi tu kan yang penuh dengan kelembutan. Nabi berdiri sebelah. Lalu ni hang angkat dua-dua belah kaki. Nabi kata tak boleh lah jatuh kalau aku angkat. Itu macam mana hang boleh terbang naik ke langit? Perumpamaan je. Macam mana boleh terbang naik ke langit? Hang berdiri sebelah kaki saja. Kalau kata hang boleh angkat dua-dua belah kaki hang terapung, kami terima. Hang naik ke langit. Nabi kata jawapan ni hanya boleh dijawab oleh Ali saja. Ini yang bertanya Ali. Pergi dekat Saidina Ali, yang Lili tak banyak cerita. Angkat pedang, potong kepala. Yang ni lah jawapan yang paling terbaik bagi ke orang macam hang ni. Dengan Nabi kan, Nabi cakap elok-elok. Benda yang kita boleh mengadap, padahal adakah Saidina Ali tu jahat? Dah, orang yang baik. Kita bila mengadap dengan manusia yang berbeza-beza, macam itulah sikap kita juga. Hati kita nak kepada kebaikan, kita bawa dengan kebaikan. Tetapi bila mengadap dengan orang, ada ketika-ketika dia. Tengok keadaan. Bersifat keras adalah sifat Saidina Umar Al-Khattab dengan Saidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Bersifat paling lembut adalah Saidina Uthman. Adakah dia jenis lemah lembut pun? Tidak. Dia di antara pahlawan yang hebat ketika menghadap musuh. Bertegas kita ketika menghadap dengan musuh, ataupun waktu kita nak bagi tarbiah dekat orang tu, kita tak boleh terlalu lembut. Kan? Nampak macam tak teli kan? Nampak macam tak teli. Sebenarnya jauh daripada sikap yang kasar tu adalah kebaikan. Terima kasih Puan. Satu lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Saya tak pasti dalam masyarakat, tapi ada satu buku dari Imam Al-Ghazali. Di mana dia disebut pesan Imam Al-Ghazali, cari hatimu di tiga tempat. Kan? Kalau waktu baru baca Al-Quran tak dapat, ambilkan masa ke kalau masa solat pun tak dapat begitu, maka apa lagi nak mati? Pun tak dapat juga. Maka pesan Imam Al-Ghazali, kalau kita doa kepada Allah, minta hati yang baru. Soalan adalah, apakah satu situasi atau peristiwa yang berlaku menyebabkan kita akan terpaksa minta hati yang baru? Okey, baik, terima kasih. Okey, kitab tu kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, atau disebut dengan nama Hujjatul Islam. Karangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Allah Ta'ala kata, cari hatimu di tiga tempat. Nak tahu hati kita ni liak tak liak, punya suka berlari, dia tak mau duduk setempat, cari waktu setengah solat. Ada ke tak ada? Ada. Tapi saat masuk, saat keluar. Saat dia duduk, saat dia keluar. Dia duduk, waktu kita duduk terkepung, kosok, taruh, tak yin. Saat lagi dia keluar. Dia keluar, pergi tak jauh kanan pergi depan, pintu. Kadang dia pergi jauh, belok negara pun dia boleh pergi. Kadang dia punya jahat, saya ceritalah. Kan kejahatan dia. Tu kata tak jumpa juga, bayang jauh. Mungkin hang boleh cari. Waktu mana ketika hang baca Al-Quran, lagi dia merepek. Mana tak ada hati dia di situ. Dia tak masuk di dalam wahyu-wahyu Allah. Dengan alasan mudah dia bagi, dia tak faham. Carilah ketika mana kamu bertafakur, bermuhasabah diri. Muhasabah ni orang tu cerita pasal hati lah. Seorang-seorang lah, apa yang aku buat hari ni. Tindakan aku, kelakuan aku, apa yang aku buat. Ketiga-tiga tempat ni tak jumpa. Manalah hati dia ni. Tang manalah hati aku yang baik. Kata Imam Al-Ghazali yang kena minta lain. Minta lain. Apakah penyebab sampai kena minta hati lain ni? Sebab tiga-tiga tempat tu pun dia tak boleh pakai. Dia masih lagi bersangka buruk dengan orang. Dia masih lagi ada rasa membenci. Dia masih lagi dalam dia ada tekanan rasa takabur, rasa riak, rasa ujub dan sebagainya. Pada tiga-tiga amalan tu dia tak boleh duduk. Tak boleh nak ajak dia buat baik. Masih ada lagi hasad dengki dia. Perkara-perkara keji yang dia buat. Yang masih terlintas. Makna dia minta lain lah.
Okey, ini kata-kata simbolik sebenarnya nah. Perbaharui hati, perbaharui niat. Macam manakah cara untuk kita memperbarui hati? Nak minta hati baru ni. Okay. Yang ni kata Imam Hanafi. Perkongsian Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala ataupun disebut dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ada. Imam Hanafi, Imam Ibn Rajab. Maaf, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Hanbali. Imam Hanafi, Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala, hidupkan hati kamu, perbaharukan hati kamu setiap hari dengan kamu beristighfar sekurang-kurangnya sehari 100 kali. Memperbarui hati, beristighfar seawal pagi, waktu tahajud. Waktu tahajud istighfar 100 kali. Tu di awal pagi, memperbarui. Kita ni orang awam macam kita, saya kata macam diri saya lah, perempuan jauh lebih baik daripada saya. Perbaharuilah setiap hari, bagi satu ruang dalam diri kita untuk istighfar, bukan sekadar di lidah tetapi terbit daripada lubuk hati. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, boleh, tapi saya kata kalau nak beramal, beramallah dengan amal yang paling afdal. Dan amalan yang paling afdal yang datang warid hadis daripada Nabi SAW, kalimah istighfar ialah astaghfirullahaladzim, bukan astaghfirullahaladzim lah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai ada satu hadis Nabi kata, seandainya kamu mati pada hari itu, maka kamu mati dalam Islam. Nabi tak letak perkataan al-azim, ulama letak perkataan al-azim. Sebab nak memuliakan nama Allah yang Maha Agung. Nabi hanya letak astaghfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nabi sebut 100 kali memperbaharui hati. Jadi itu perkongsian daripada Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala. Kalau cari 3 tempat kita jumpa, insya-Allah buat baru. Kita ni kena hari-hari buat baru, no? Kan? No? Kena hari. Macam mana kita nak salin pakai pakaian baru setiap hari, begitulah kita kena salin hati kita. Kalaulah kata Nabi beristighfar 100 kali, kita kena lebih semaknya, kita kena lebih. Ya. Okey. Ya. Selawat apa? Okey, selawat yang terbaik. Nak selawat yang terbaik dah. Baik. Selawat yang terbaik selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Itu selawat yang paling terbaik, selawat Jibril. Kedua, selawat yang terbaik, selawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika menatahiyat akhir. Itu selawat yang terbaik. Sebab Nabi pernah ditanya oleh Sayyidina Thauban, selawat apakah yang paling terbaik? Nabi mula-mula Nabi bagi selawat Jibril. Kenapa? Tanya Sayyidina Thauban. Kenapa aku diberi selawat yang terlalu pendek? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad tu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat yang pendek itu boleh menghasilkan beribu-ribu kalimat. Makna dia kita boleh baca banyak. Kalau panjang, dibimbang kita baca sekali ya. Betul? Kalau macam Ibrahimiyah, sedang baca, lepas pasal panjang. Kan? Tapi kalau pendek tu, bahkan kalau kita berselawat sambil takabur pun dapat pahala. Dia punya nak bagi, maksud dia takabur ni, maksud sambil tunjuk kat orang, riak. Riak. Tunjuk kat orang, kata dia pun dikira pahala. Tak khusyuk, tak ada hadir hati pun dikira pahala. Amalan yang diberi pahala walaupun hati tak khusyuk. Amalan yang diberi pahala walaupun kita riak, adalah amalan selawat. Dan sebaik-baik selawat ialah selawat Jibril. Dan yang kedua ialah Ibrahimiyah. Kemudian ulama cerita,
Dan Nabi letak satu selawat yang terpaling agung, iaitu penghulu bagi segala selawat. Tu pun Nabi tak kata baca banyak kali. Kita orang awam Nabi bagi 3 kali ya. 3 pagi, 3 petang. Oh? InsyaAllah ta'ala. Kita bawa lah. Terima kasih Kak Jamilah. Ya, Kak Sarah. Assalamualaikum. Sekarang adik-adik zaman anak-anak mana masuk mesti kan, dan suami pun tinggal mesti kan, tapi juga kan isteri dan juga anak itu sangat kuat. Jadi orang yang tak tahu siapa nanti asbab itu juga. Tapi kalau seorang isteri yang tak sanggup dengan penderitaan suami sendiri, dan juga ibu yang menangis, berdua dan berdua tak boleh tak lagi. Jadi apa tu yang sebab saya rasa kita tak masa buat ibu bangsa itu di Malaysia macam mana nak minta kesabaran ke tu? Soalan dia nak minta kesabaran. Okey. Dosa ni tertanggung di atas orang yang melakukan. No? Dosa tertanggung atas orang yang melakukan, dan kemaafan adalah daripada orang yang kena. Baik. Seandainya kita seorang isteri dikenai suami, tak kira lah dia keluar universiti ke tak keluarkan tu, kalau kata dia nak buat jahat, dia akan buat jahat juga. Sama dia duduk. Dia keluar pusat tahfiz pun, kalau dia nak mendaraka kat kedua ibu bapa dia boleh jadi. Sebab bisikan hak satu tu lah. Bisikan ablasa. Okay. Penerimaan sebagai seorang ibu ataupun isteri. Saya yakin yang ada dalam ni, ada yang jadi ibu dan pernah menjadi isteri. Tak kira lah isteri siapa-siapa pun. Memang Allah Ta'ala beri kepada kita keluarga untuk menguji kita. Keluarga untuk menguji kita. Tak ada lah yang kata 100% tu bagus. Tak ada. Dan bukanlah 100% tu jahat. Dalam penerimaan kita, yang baik dan yang buruk. Bagi kita rasa macam tak boleh terima dah. Jadi, nak pisahkan. Rasulullah ajar cara untuk melepaskan agar kedua-duanya tidak berdosa. Kan Rasulullah ajar. Rotan dia, dari bukan zaman rotan dah. Rotan dia pelari daripada rumah. Pisahkan dia daripada makan, jangan makan dia. Dia pun tak kisah, dia tak suka makanan kita pun. Kemudian pisahkan rumah dengan dia. Berasingkan, suruh dia keluar. Okey, dan ni memang dia pun dah keluar. Sampai dia tak balik pun tengok kita. Kan? Jadi apakah kekuatan yang kita nak cari di sini? Kekuatan sebenarnya adalah daripada Allah. Mintalah kekuatan daripada Allah. Di antara zikir, satu zikir kekuatan yang Allah Ta'ala bagi, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Zikir yang paling ampuh, hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pembantuku. Aku tak harap dekat hampa pun makhluk, aku pun makhluk. Hampa pun manusia, aku pun manusia. Dan aku tak harap kepada Allah. Hasbunallah, hasbiyallah, kita cakap sekarang-sekarang. Perbanyakkanlah zikir hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai pembantuku, sebaik-baik penolong, sebaik-baik melepaskan daripada kesengsaraan. Cari kekuatan ada dalam kalimah hasbiyallah. Itu hak seorang. Cari kekuatan dalam zikir hasbiyallah. Sebut banyak-banyak. InsyaAllah ta'ala. Kemudian tutuplah zikir tersebut dengan la hawla quwata illa billah. Aliyah azimat. Satu ubat yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada baginda Nabi SAW semasa baginda diuji di dalam peperangan Khandaq. Perang yang amat besar, perang Azab disebut. Perang yang amat besar, ayat-ayat kelaparan,
isteri-isteri kesusahan. Jadi inilah munajat yang Nabi rafakkan kepada Allah, disebut di dalam sirah perjalanan Rasulullah. Rasulullah berdoa sampai terangkat ketiak baginda. Maksudnya kata sahabat, kami nampak ketiak dia. Ridak baginda jatuh ke bawah, basah dengan tangisan. Minta pertolongan pada Allah. Mintalah pertolongan daripada Allah. Jangan pernah berhenti. Dan terdengar bisikan munajat Nabi itu didengari oleh sahabat yang berada dekat dengan pos Nabi. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ikut sama-sama para sahabat tu dengan hasbi Allah ni'mal wakil. Tapi mereka dah berjemaah tu, datangkan dengan kalimah hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itulah pas tawakal kepada Allah. Biarlah urusan ni serah pada Allah. Hampa nak buat apa-apa, hampa buatlah, aku serah pada Allah. Jadi tutuplah ia dengan la haula wala quwata illa billah. Insya-Allah taala. Kalau tak sembuh, bukan nak sembuh hari ni, bukan nak sembuh minggu depan, bukan nak sembuh tahun depan. Tapi ada ketenangan insya-Allah nah. Sarana sedikit perkongsian. Saya nak bagi lebih-lebih saya tak erti nah. Sekadar itu sahaja yang termampu. Wallahu a'lam. Okay, kalau tak ada apa, insya-Allah esok kita sambung hadis penawar hati. Masih lagi perlu bicara tentang hati nah. Hadis penawar hati di Masjid Al-Qahar, Pematang dan Malaut. Jempulah. Esok ingat cuti lagi sehari ikut. Dia bolehlah. Sebenarnya kalau hari cuti tu lagi sibuk daripada hari orang kerja kan. Sebab kalau cuti, kita isi rumah ada di rumah nah. Kalau selalu kerja dalam rumah sambil berjalan, hari ni kena sambil berlari. Bayangkan saya lari dari rumah, apa jadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ansur lil Palestin ya Allah. Allahumma ansur lil Gaza ya Allah. Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat wal atfal wal mar'ah ya Allah. Fi Gaza wa fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat fi Palestin ala al-qaumil kafirin ala al-qaumil zalimin ya Allah. Ya musabbib al-asbab, ya fatih al-abwab, ya sami' al-aswat, ya qadhi al-hajat, ya mujib ad-da'wat. Ij'alna minan najihin, ij'alna minan najihin, ij'alna minan najihin. Fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin. Wansurna 'alal qaumil zalimin, wansurna 'alal qaumil kafirin, wansurna 'alal qaumil zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih semua sahabat-sahabat Fuziana semua.